Non-poverty ialah kajian ini menumpukan kepada tema ketiadaan kemiskinan atau non-poverty di negara khususnya di India. Maksud non-poverty adalah satu keadaan di mana masyarakat yang dapat menghindari diri mereka daripada keadaan miskin yang berlaku dalam konteks sosial. Menurut IMF, bilangan penduduk di India adalah seramai 1.3 bilion orang dan ia juga dikenali sebagai gegasi Asia Selatan dengan jumlah penduduk kedua paling besar selepas China iaitu 1.4 bilion penduduk. Menurut Bank Dunia, India menjadi ekonomi ke-6 terbesar pada tahun 2017 dan dijangka mengatasi Britain. Tabung Kewangan IMF menjangkakan ekonominya pada tahun 2019 tumbuh 7.5%, tidak melepasi 8.0% yang dianggap sesuai bagi mewujudkan peluang pekerjaan bagi rakyatnya. Namun, kadar kemiskinan di India amatlah tinggi. Membentangkan isu berkaitan dengan kemiskinan atau no poverty. Kebelakangan ini isu kemiskinan belia telah mendapat perhatian masyarakat, terutamanya pihak kerajaan dan ahli-ahli ekonomi. Secara umumnya, kemunculan isu kemiskinan belia adalah disebabkan oleh beberapa faktor utama, antaranya seperti faktor pendidikan, faktor kerajaan, faktor keluarga dan sebagainya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan India sebagai negara miskin. Pertamanya adalah kekurangan pertumbuhan ekonomi yang mencukupi. Dalam tempoh 3 dekad pertama pembangunan yang dirancang iaitu pada tahun 1951 sehingga 1981 di India, pertumbuhan purata pendapatan nasional tahunan adalah 3.6%. Pertumbuhan penduduk sebanyak 2.1% per tahun. Faktor yang kedua adalah reformasi tanah yang tidak dapat dilaksanakan dalam pertanian dan pertumbuhan industri tidak menghasilkan banyak peluang pekerjaan. Prestasi pertanian yang perlahan adalah menjadi punca bagi kemiskinan di India. Prestasi yang baik dalam pertanian menyebabkan lebih banyak peluang pekerjaan dan kejatuhan harga biji makanan. Punca yang terakhir berlakunya kemiskinan di India adalah berlakunya inflasi dan harga makanan. Kenaikan harga makanan menaikkan kos pembelanjaan, penggunaan minimum yang diperlukan untuk memenuhi keperluan asas. Pertama adalah mengurangkan kadar pengangguran di India. Seperti sedia maklum, di India terdapat golongan pekerja, kebanyakannya golongan kasta bawahan yang kurang pekerjaan, dan jika ada pekerjaan hanya dibayar kadar upah yang tidak setimpal atau lebih rendah daripada golongan kasta lebih atas. Perkara ini kerana semakin banyak kadar pengangguran, makin akan berlaku lambatkan dalam pekerjaan dan ini tidak langsung akan menjejaskan keadaan persekitaran masyarakat di India, terutama yang tinggal di kawasan bandar yang berkaitan ekonomi pembangunan masih naif. Apabila pengangguran tidak dapat menghasilkan sumber pendapatan dalam bentuk upah memenuhi keperluan hidup mereka, maka ia akan meletakkan diri mereka dalam keadaan miskin dan boleh menyebabkan isu kelaparan sehingga menyebabkan kadar kematian meningkat. Masyarakat di India juga mengalami masalah yang ketiga dalam menangani diri daripada tidak memiliki keperluan asas. Seterusnya, kehidupan mereka, kemiskinan akan beri kesan negatif pada aspek sosial budaya sesebuah masyarakat. Oleh itu, pembangunan harus dilakukan di India, terutama di kawasan luar bandar, agar keadaan masyarakat kemiskinan dapat diatasi dengan menyeluruh. Antara cadangan yang dapat dipertimbangkan ialah kerajaan India perlu menghapuskan diskriminasi atau ketaksamaan gender di mana golongan wanita sering kali ditindas. Hal ini kebiasaannya berlaku di negara India. Hak golongan wanita tidak diambil berat di mana kita sering mendengar kaum wanita tidak diberikan pendidikan yang secukupnya. Hal ini akan menjadikan golongan wanita tidak produktif dan tidak dapat mencapai kejayaan yang diidamkan oleh mereka. Selain itu, PBB ataupun Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu perlu menitik beratkan dengan masalah ataupun krisis yang berlaku di negara India. PBB perlu mewujudkan perbadanan atau pertubuhan untuk membantu golongan-golongan yang miskin, terutamanya di negara dunia ketiga yang mana sangat mundur termasuk negara India. Selain itu, menyediakan rumah bantuan kepada mereka yang tidak berkemampuan untuk tinggal di rumah. Kesimpulannya, kajian menunjukkan bahawa kecenderungan masyarakat daripada kasta bawahan akan menyebabkan kemiskinan amatlah tinggi kerana kebanyakan golongan ini hanya mampu menjalankan proses seperti kerja-kerja kampung, terutama yang tinggal di luar bandar. Hal ini, kemiskinan masyarakat kasta yang bawah akan menentukan keadaan ekonomi seseorang masyarakat. Pengenalan untuk masalah
kebuluran ataupun untuk membasmi kebuluran atau lebih dikenali sebagai zero hunger. Kajian ini merupakan kepada tema membanteras kebuluran atau zero hunger. Kebuluran merupakan penyebab utama kematian di dunia dan memiliki kesan yang buruk iaitu kekurangan gizi yang diperlukan oleh manusia. Di Afrika berlakunya krisis kebuluran atau kekurangan sumber makanan. Hal ini berlaku berpunca daripada kemarau. Kemarau ialah satu keadaan di mana kandungan air di dalam tanah Belakang zero hunger di Afrika. Menurut Shifa F0, zero hunger berlaku disebabkan untuk kesejahteraan manusia di dalam proses pembangunan di India. Program zero hunger ini adalah bertujuan bagi mengurangkan kadar kemiskinan hidup dan tekanan seseorang dalam konteks pembangunan. Program ini menginginkan tidak lagi ada seseorang yang kelaparan di dunia ini. Terutamanya di Afrika yang sedia maklum keadaan kelaparan semakin meningkat pada setiap hari. Kawasan Afrika Utara sebagai contohnya yang di mana peperangan berlaku di Yaman. Sudah hampir setahun, negara Yaman diserang oleh Arab Saudi dan negara sekutunya yang disokong Amerika Syarikat. Peperangan ini bertujuan untuk menghapuskan pengaruh pemberontak Houthi aliran Syiah dan mengekang pengaruh Iran. Di benua Afrika, terdapat wilayah bernama Yaman. Di dalam wilayah Yaman terdapat sebuah tempat bernama Taiz, di mana 30% penduduknya berdepan masalah makanan terhad yang amat membimbangkan. Faktor yang menyebabkan kelaparan di Afrika adalah kekurangan infrastruktur prasarana. Faktor yang seterusnya adalah kemiskinan yang dihadapi di Afrika. Faktor yang terakhir berlaku kelaparan di Afrika adalah ketaksamaan jantina. Di Afrika, kebanyakan wanita yang biasanya miskin dan buta huruf adalah wanita daripada status rendah. Penyelesaian pertama ialah mengatasi masalah kebudayaan. Mestilah melakukan perubahan dalam aspek ekonomi. Keadaan ekonomi diperbaiki di negara-negara berada di benua Afrika kerana dianggap lemah dan perlu dipertingkatkan. Oleh seterusnya ialah kerajaan juga perlu mengadakan khusus untuk golongan lemah seperti golongan wanita dan kanak-kanak supaya dapat belajar kemahiran seperti membuat barang-barangan, keperluan harian ataupun alat hiasan bagi membuatkan mereka juga ada sumber pendapatan untuk teruskan kehidupan seharian. Okay, seterusnya ialah kerajaan di Afrika juga harus menghadkan kadar kelahiran anak setiap keluarga seperti dasar yang disanakan oleh negara China, iaitu mengawal kadar kelahiran penduduk. Okay, seterusnya ialah perlu membantu negara negara lain juga perlu membantu negara Afrika seperti negara yang lebih kaya untuk memberi bantuan makanan dan keperluan asas yang lain. Dan akhir sekali ialah syarikat besar ataupun orang yang baik hati perlulah memainkan peranan mereka dengan mengambil inisiatif mengambil anak angkat daripada golongan Afrika untuk dipelihara dan apabila besar dikembalikan semula untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Keadaan ekonomi harus diperbaiki. Kerajaan perlu melabur dalam sektor ekonomi yang asas seperti sektor pertanian. Kerajaan boleh memberi bantuan kewangan, teknikal, baja dan lain-lain. Kerajaan boleh memberi baja organik secara percuma atau dengan harga yang rendah kepada para petani untuk membantu mereka meningkatkan hasil pertanian. Kesimpulannya, masalah kekurangan sumber makanan atau lebih tepat lagi, krisis kebuluran telah menjadi isu yang membelenggu kehidupan masyarakat dunia kini. Sememangnya kerjasama daripada masyarakat dunia amat diharapkan supaya kemelut ini boleh dihapuskan dengan sepenuhnya. Namun, ada sesetengah pihak yang menaguk di air keruh tentang isu ini lalu masalah ini akan berterusan berlaku